إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، إن يومكم هذا يوم العيد، أحل الله الطعام وحرم الصيام، فإذا صعد الإمام على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا، فإذا صعد الإمام على المنبر أنصتوا واسمعوا، فإذا صعد الإمام على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا rahimakumullah. Sedang muslimin dan muslimat, moga-moga dirahmat oleh Allah kan sekalian kamu. Sungguhnya hari kamu semua ini adalah hari raya, telah halal oleh Allah akan makan, telah mahram oleh ia akan puasa. Maka apabila telah naiklah oleh imam di atas mimbar, diam olehmu, dengar olehmu. Maka apabila telah naiklah oleh imam di atas mimbar, diam olehmu, dengar olehmu. Maka apabila telah naiklah oleh imam di atas mimbar, diam olehmu, dengar olehmu dan ta'an olehmu. Moga-moga kamu semua dirahmati oleh Allah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa habibana syafi'ana qurratu a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa ya ibadallahi ittaqullaha usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal mustaqim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, tahun demi tahun kita berkumpul sebagaimana umat Islam berkumpul di Padang Arafah pada 9 Zulhijjah, kemudian bergerak ke Muzdalifah, ke Mina, ke Makkatul Mukarram untuk menunaikan tawaf dan sa'i dan bersyukur, untuk menunaikan salah satu daripada fardu Islam yang 5, yaitu menziarahkan, menunaikan haji dan umrah ke Baitullahil Haram dengan syarat-syarat yang tertentu. Alhamdulillah, kita juga tidak kurang perhimpunan kita di merata dunia. Kalau jemaah hujjaj itu berhimpun di Padang Arafah, kita pun berhimpun di rumah-rumah Allah, di tanah-tanah lapang untuk sama-sama menunaikan sembahyang hari raya Adil Adha yang disebut sembahyang hari raya kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Ta'ala, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah Ta'ala suruh menyuruh kita, merintahkan kita bukan hanya berkorban, bahkan mendahulukan korban dengan sembahyang sunat Aidil Adha 2 rakaat. Walaupun korban itu besar, tetapi sembahyang lagi besar. Walaupun sembahyang sunat korban itu sunat muakkad, sembahyang hari raya berjemaah pun sunat muakkad. Apalagi sembahyang fardu 5 waktu
bukan muakkad, bahkan fardu kifayah. Apalagi sembahyang 5 waktu, bukan fardu kifayah, fardu ain. Bahkan yang bersangkutan dengan ibadah lain seperti menuntut ilmu, berjihad, berdakwah, menunaikan puasa, zakat dan juga haji termasuk daripada fardu ain, fardu-fardu yang besar. Tetapi malangnya umat pada ini zaman hanya melihat kurban itu semata-mata, menyembelihkan akan binatang, unta, lembu, kerbau dan juga kambing. Mereka merasai bahawa dengan menunaikan, menyembelihkan, mengorbankan wang yang lebih kurang 500-600 hingga 1,000 untuk mengambil satu bahagian daripada lembu, unta, kerbau ataupun seekor kambing, mereka merasai itulah sudah besar jasanya pada agama Islam. Sudah besar mereka menunaikan kewajipan agama Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Inna hadza dinu matinun fa'aqwilhu birifkin." Bahawasanya agama kamu ini agama Islam, agama yang sangat kompleks, iaitu sangat padat. Fa'aqwilhu birifkin, maka hendaklah kamu hurai agama itu dengan rifkin, dengan satu persatu, dengan cara lemah lembut, dengan cara menghayati tiap-tiap satu daripada agama yang sebenar. Banyak orang melihat korban itu hanyalah penyembelihan yang diperintahkan oleh Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa taala kepada abal anbiya, bapa segala para nabi alaihi salam, iaitu Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Kemudian digantikan korban kambing yang asalnya kambing anak Adam alaihi wassalatu wassalam, iaitu kambing Habil. Jika Allah Ta'ala perintahkan antara Qabil dan Habil menunaikan korban, Habil seorang gembala kambing, Qabil seorang petani, maka si Habil rahimahullah ta'ala memilih kambing yang besar daripada kambing-kambingnya untuk dijadikan korban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya si Qabil yang memang orangnya itu orang yang tidak baik, mencari gandum-gandum, padi-padi, jagung-jagung yang hampas, yang tidak ada nilai untuk dijadikan korban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Ta'ala turunkan api daripada langit menyambar akan kambing si Habil, menunjukkan isyarat gebul. Allah Ta'ala terima pengorbanan seorang hamba Allah, seorang anak daripada seorang Nabi Allah Adam AS yang disebut Sayyidina Habil rahimahullah. Diangkatkan kambing itu ke langit, kemudian disimpankan kambing itu berapa ribu tahun, dari zaman Habil sama zaman Sayyidina Ibrahim AS. Ini pelajaran yang jarang orang sebut. Allah boleh mengekalkan seekor kambing di langit tidak mati beribu tahun. Kenapa kita harus menyimpan harta begitu banyak? Takut harta kita kehabisan. Sampai tidak mau menafkahkan, menginfakkan harta kita pada jalan Allah, jalan fi sabilillah, hanya cukup setahun sekali berkorban. Untuk kambing dan lembu wahal, tandas masjid sudah nak runtuh, tiang masjid sudah tidak bercat, tempat parkir masjid pun tidak ada, tempat letak kasut pun tidak ada. Bersepah hari Jumaat, kasut-kasut tidak diletak dalam kotak-kotak. Mencerminkan orang-orang Islam kita hanya menafkah ikut yang dia nak. Sebab apa dia berkorban? Dia dapat kambing balik, dia beri seekor lembu, dia dapat hatinya, dapat empedunya, dapat daging. Tapi kalau dia korban untuk tandas masjid, dia tidak gunakan tandas masjid, dia pakai tandas di rumah. Tapi dia lupa umat Islam lain menggunakan akannya. Bayangkanlah kalau kerajaan Saudi menjemput kita menunaikan haji, bahkan tahun ini haji 1,5 juta mengikut kiraan pasport, itu yang masuk secara halal. Yang masuk secara haram tak tentu.
Katalah 2 juta orang menunaikan haji. Kalaulah bilik air tidak disiapkan, tempat kasut tidak disiapkan, kapet masjid tidak disiapkan, padang Arafah, padang Mina, kemah tidak disiapkan, kenderaan kereta api tidak disiapkan. Bayangkan macam mana 2 juta umat Islam nak berkumpul daripada Arafah hingga ke Mekah. Bayangkan. Maka korban yang kita korban untuk lembu kambing ini kecil banding dengan persiapan yang disiapkan oleh kerajaan Saudi untuk jemaah haji. Berapa bilion agaknya? Adakah kata Saudi Arabia untung? Rasa saya tak ada untung, tuan-tuan. Membina prasarana pembilihan, mengemas, membersihkan tanah haram Mekah Madinah setelah hujaj balik, berapa kepulauan sampah nak diangkat, botol-botol nak dibuang, nak diselesaikan balik, nak dibersihkan tandas. Maka orang memegang haramain itu bukan memikir keuntungan, dia memikir memang tanggungjawab dia, kerana dia memegang 2 tanah haram, Makkahul Mukarram dan Madinatul Munawwarah. Dia wajib jaga tempat orang menunaikan ibadah. Begitulah kita duduk di satu Korea, kita kena fikir masjid kita. Tapi kadang-kadang ada orang tak ada Korea. Raya Terawih dia sembahyang di masjid negara, sembahyang raya dia sembahyang masjid putera, hari Jumaat sembahyang di pejabatnya. Kadang-kadang ada hal bila mati baru datang ke masjid Korea untuk meminta orang menunaikan jenazah dia. Betul? Betul? Orang ni tak ada Korea. Tak ada Korea. Bila tak ada Korea, tak masuk dalam jamaah Sawadul Azam yang dijanjikan Allah akan kebenaran. Umatku berpecah 73. Kulluhum finnas, kalian dalam neraka illa wahidah. Melainkan satu, manhum ya Rasulullah. Alaihim ahli sunnah wal jamaah. Orang yang ada Korea, ada jamaah. Bukan hidup di atas dunia ini sorang-sorang. Orang tidak ada gagasan. Bukan yayasan. Yayasan lain. Beribu yayasan dalam dunia. Gagasan. Ada orang sampai 10 yayasan. Yayasan basmi kemiskinan. Yayasan kekayaan. Yayasan naik ke bulan. Yayasan Tionghoa pun dia masuk. Ada yayasan karate do pun dia masuk. Wal ayazubillah. Bukan yayasan, gagasan hidup. Ahli sunnah wal jamaah. Maka sebelum kita sibuk fikir masjid negara, masjid putera, Korea kita lihat, adakah cukup masjidnya untuk menampung jemaah? Adakah suasananya cukup untuk orang beribadat dengan selesa? Kerana bila kita mati, itulah Korea kita. Itulah sebenarnya sah jemaat kita. Walaupun 1000 masjid kita pergi, kita tidak dibilang 40 jemaat kecuali Korea kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini yang patut dipaham. Beribu-ribu ekor lembu dan korban kambing ditumbangkan pada hari raya korban. Tetapi korban hanyalah antara terbit fajar 10 hari bulan Zulhijjah selesai pukul 1 tengah hari. Hari 11, 12, 13 dah tak ada korban. Masing-masing di tengah jalan. Balik ke mall, buka baju-baju raya, buka baju-baju ibadahnya. Tidak kembali ke rumah Allah, tidak kembali ke masjid, tidak pergi balik kepada tempat yang disembahyang hari raya. Walayazubillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasa saya pada tahun ini dan tahun lagi akan datang, bila kita takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, bukan takbir kemenangan, tapi takbir yang membuat kita insaf, yang membuat kita menyesal. Kenapa daripada dulu saya tidak berjemaah? Kenapa daripada dulu saya tidak ada Korea? Kenapa daripada dulu saya tidak ada gagasan hidup yang menjurus kepada jalan Allah, jalan Rasul yang dibawa oleh para ulama-ulama, para sahabat, Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin,
disambung li tabi'in, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki radhiyallahu anhum, Abu Hasan Asy'ari, Mansur Maturidi, Junaid Baghdadi, Imam Ghazali radhiyallahu majma'in, para ulama sesepuh daripada ulama-ulama tua-tua Melayu kita, Syekh Dr. Abdullah Patani, Syekh Asyad Banjari, Syekh Yusuf Makassari, Syekh Abdul Rauf Fansuri, Tok Ayah kenali, Syekh Abdullah Fahim, Pulau Pinang, Abdul Rahman Merbuk, Kedah, Habib Ali bin Al-Haddad, Johor, Syekh Ahmad Syekh Syed Linggi, Negeri Sembilan, Syekh Halil Melaka, Tok Paloh, Terengganu, Syekh Saleh Perak. Ulama-ulama Melayu kita menyusun gagasan Jamaatul Islam serumpun Melayu. Tapi sekarang orang Melayu pun tak kenal apa rumpun Melayu. Kalau Pak Jokowi tak bina ibu kota Nusantara, dia pun tidak tahu apa itu Nusantara. Orang Melayu pun tidak tahu apa itu makna Ibu Pertiwi. Tapi hari ini kita tak sesuai nyanyi Bahtera Merdeka. Kita akan nyanyi pada Hari Merdeka. Kenapa tuan-tuan? Tak ada jati diri pada anak Melayu. Saya ulangkan balik peristiwa Nabi Ibrahim AS ketika mendapat perintah, ya Ibrahim, dalam mimpi, sembelihkan anakmu Nabi Allah Ismail AS. Maka Nabi Ibrahim fikir, adakah mimpi ini daripada Allah ataupun mimpi hayalan? Maka jadilah beberapa 3 hari sebelum korban tu dapat mimpi. Setelah hari yang ketiga, Arafah, kenallah Nabi Ibrahim bahawa mimpi itu wahyu daripada Allah. Maka besok membawa ia akan Ismail alaihissalam, tidak memberitahu Siti Hajar apa yang nak dibuat kepada anaknya. Kenapa? Kalaulah diberitahu Siti Hajar, ya Hajar, saya nak bawa Ismail sembelih, macam so. Itulah anak yang seorang saja. Tidak ada nak Siti Hajar anak yang lain. Susah dia mendidik anak dia, ya, hingga lebih kurang 10-14 tahun di Mekah, yang seorang-seorang dia memilih. Nabi Ibrahim balik ke Palestin. Inilah tuan-tuan, kadang-kadang bila cerita agama, bawa cerita orang dapur, memang tak selesai. Inilah orang perempuan. Kita tak marah orang perempuan. Tok salah bang pergi ngaji, kita tinggal seorang-seorang kat rumah, bawa sama. Tak payahlah bang pergi ikut Pak Syekh pergi ziarah, bawalah sama. Tak payahlah bang pergi maulud sana sini, bawalah sama. Kenapa dibiarkan di rumah? Tapi saya yakin kalau diberitahu oleh Ibrahim alaihissalam kepada Siti Hajar bahawa diperintah oleh Allah akan aku untuk jembelih anak, apa kata Hajar? Sadaq tak? Benar-benar ya, ambillah. Karena inna lillah wa inna, Ismail itu daripada Allah dan kepada Allah ia kembali. Yakin saya, tapi isteri kita jangan. Kemudian ketika Nabi Ibrahim membaringkan Nabi Allah Ismail alaihissalam, ini banyak orang-orang dan tak mengaji kitab tua, tak menghurai. Dijalankan pisau tu di atas leher Nabi Allah Ismail alaihissalam, tapi tak putus. Maka disebut oleh Syekh Dr. Abdullah Patani dalam kitab Jamul Fawaid, ketika ditarik pisau tak putus, maka dilempar oleh Ibrahim akan pisau tu. Maka berkata Ibrahim, pisau apa ni? Tumpul talut. Agaknya apa agaknya yang berlaku? Jangan tidur. Sebab belum makan begini ikut sunnah tapi dah tidur. Ini masalah. Jangan tidur. Cerita ni tuan-tuan tak akan dapat daripada orang-orang tak baca kitab. Ketika dicampak oleh Ibrahim AS akan pisau. Pisau apa? Tak mau putus, lumpul. Apa kata pisau? Ya Ibrahim, kenapa kamu tidak hangus dalam api? Cari tuan-tuan orang mengajar dalam TV, tak ada dengar cerita ni. Hei Ibrahim, kamu kata kenapa aku tak putus? Kenapa kamu tak hangus dalam api? Terperanjat Nabi Ibrahim AS. Sebenarnya Nabi Ibrahim yakin, dia tahu, tapi Allah jadikan semua peristiwa ni supaya kita insaf. Apa maknanya? Tuan-tuan,
Duit tuan-tuan simpan tu tak ada guna. Amal tuan-tuan amal tu sebenarnya tidak boleh menyelamatkan daripada api neraka. Yang memerintah 7 langit 7 bumi Allah. Allah. Walaupun pada zahirnya api itu ada kuah membakar, ada tabiat panas, tapi Allah Taala kata kuni ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, kau tak ada kuasa sebenarnya. Ya, aku jadikan kau sejuk. Tabiatnya panas, sejuk. Kuahnya bakar, kata Allah. Jadi selamat atas Nabi. Nabi Ibrahim menggigil dalam api yang kepanasan. Macam Ismail. Imam Syamsul. Tak payahlah pasal ikon. Tiap-tiap kali panas, kuni bardan wasa. Kuranglah bil elektrik. Kerana bil elektrik akan naik tahun ni. Tapi kita ini tanah hidup beradat. Tak beradat, pasanglah aircon, tak apa. Tapi yakin bukan aircon yang menyejukkan kita. Sebagaimana bukan api yang tak boleh menghangus. Allah kata, kuni, hei api, ikut perintah aku. Kau tak boleh. Begitu juga pisau. Maka ketika kamu letakkan pisau di leher Ismail, ya, sama juga Allah berkata, hei pisau, kamu tidak boleh mencederakan akan Ismail. Kamu tidak putus. Maka mengambillah oleh Ibrahim pisau itu semula. Disembelihkan, lupanya sudah diganti Ismail dengan seekor kibas yang masih hidup zaman Habil. Antara Nabi Sayyidina Habil dengan Nabi Ibrahim AS lebih kurang 3,000 tahun. Allah Ta'ala bawa datang. Ada jumpa kambing yang 3,000 tahun. Kalau kambing 3,000 tahun, janggutnya lebih panjang daripada badannya. Jangan kita pelik. Inna Allah ala kulli syai'in qadir ma yasha'u. Allah Ta'ala di atas satu amat kuasa barang yang ia kendaki. Ini masalah umat Islam. Takut bersedekah, takut berkorban, takut berjuang, takut berjemaah. Kerana takut duit habis. Nanti apa orang kata? Isteri tak suka, anak pun kata, macam-macam. Masyarakat kata apa? Masyarakat kata apa? Masyarakat kata apa? Dia hidup dalam mazhab Qadariyah. Makhluk memberi bekas. Kalaulah dia tidak mengatakan Allah beri kuasa pada makhluk, makhluk bekas, dia kafir dia. Dia letakkan penyembuhan pada Panadol, kafir dia. Kalaulah dalam hati Allah berikan penyembuhan kepada pil menyembuhkan saya, itu mukmin derhaka. Tapi kalau dia kata Panadol menyembuhkan saya, kafir dia. Api tidak boleh berbekas, pisau tidak boleh mutus, harta tidak boleh menolong kita. Allah yang boleh menolong kita. Ilmu kita, pangkat kita, derajat kita, jawatan kita, agung, sultan, Perdana Menteri, semua tidak boleh menjadikan kita manusia yang sebenar. Allah yang menjadikan kita manusia sebenar. Sebab itu Sayyidina Rasulullah SAW diberikan oleh Allah, ya Muhammad, melalui lidah Quraisy, kami jadikan kamu Raja Mekah. Kami berikan kamu kekayaan, kami berikan kamu isteri-isteri yang cantik. Hatta Jibril pun kata, ya Muhammad, ya Rasulullah, Allah memberi kamu, kalau kamu nak emas, ambil Jabal Kubais, ambil Jabal Safa Warwa, nescaya kamu pegang jadi emas. Tapi Rasulullah tahu ini semua tidak boleh menolongnya pada hidup. Maka Allah kata, ya Allah, aku hanya nak menjadi hamba-Mu, ya Allah. Hamba-Mu. Sifat hamba tu hina. Jarang kita nak, dalam hati kita nak rasa hina. Kadang-kadang kita salah pun kita lawan juga. Kerana kita kata kita benar. Selagi belum di hadapan Allah, belum tentu kamu betul. Depan Allah baru kamu tahu kamu betul. Maka Sayyidina Rasulullah tidak memilih untuk jadi raja, tidak memilih untuk jadi menteri, tidak memilih untuk jadi wakil rakyat. Mungkin ada calon-calon wakil rakyat bulan depan. Kadang-kadang para ulama pun nak jadi orang politik. Orang politik pun nak jadi ulama juga. Mengeluarkan fatwa.
Tetapi tuan-tuan, yang sebenar memerintah Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu. Inilah makna kurban. Jadi yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada Ibrahim pada hari dia menyembelih korban, bukan daging itu untuk sedekah, tauhid. Hei Ibrahim, kenapa kamu pisau itu berkata? Allah suruh dia berkata, hei Ibrahim, kenapa kamu tidak hangus dalam api? Maknanya aku pun tak boleh buat apa dengan pisau aku ni tajam pun tak boleh putus. Allah yang memutuskan, Allah yang menghanguskan, Allah yang memberi hidayat, Allah yang menjadikan kafir, Allah yang masukkan syurga, Allah yang masukkan neraka, Allah yang menyelamatkan negara kita, bukan pemerintah. Allah yang menyelamatkan alam, bukan Rusia, China dan Amerika. Allah yang memberi kita kebahagiaan, bukan harta, bukan anak isteri. Kita kasih, kita taat pada Allah, kita jaga anak isteri kita. Tapi kalau Allah Ta'ala tidak memberi kebahagiaan melalui anak, tak ada. Berapa banyak orang taat, Allah Ta'ala matikan anak dia sebagai anak ya. Mak bapak yatim, anak pun yatim. Tengok 3 hari lepas, satu kereta di Greek, mak bapaknya Myvi, terbelah 2 kereta. 3 anak yatim di belakang dalam hospital kritikal, mak bapak meninggal dunia. Mana kebahagiaan? Tak, kebahagiaan di sisi Allah, bukan ikut kehendak kita. Sebab itu wajib orang-orang yang hilang anak dimatikan redha. Sebagaimana wajib juga anak kecil-kecil hilang mak bapak redha. Kita telah lihat sejarah Islam, Sumayyah dengan suaminya Yasir dibunuh oleh Al-Quraisy, meninggalkan anaknya. Begitu juga perang Uhud, Sayyidina Hamzah, banyak para diambil, banyak anak-anak kecil yang anak yatim. Tapi mereka redha kerana melihat yang memerintah alam ialah Allah. Allah beri, Allah ambil, Allah beri, Allah ambil. Wa ma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan terhadap nikmat Allah hendaklah kamu ingat bahawa ini milik Allah. Jadi jangan megah dengan harta kita, pangkat kita, kekayaan kita, nama kita. Bila kamu ditanam, apa kata Tok Syekh, apa kata Tuan Imam? Ya Abdullah ibni Amatillah, hei hamba Allah laki, anak pada hamba Allah perempuan. Betul? Betul? Tak ada sebut ya Datuk, ya Tun, ya Tansi, ya YB. Tak ada. Haji pun tak ada. Paling banyak ayah kita panggil ya ayahanda. Mak kita panggil bonda. Baik, kemuliaan pada kita, tapi di sisi Allah Abdullah, Amatillah. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, korban nombor 1 ialah mengenal tauhidnya Allah. Baru digantikan kambing tu, ya tuan-tuan, Ismail dengan kambing yang besar, dan kambing tu setelah disembelih, disedekahkan daging, kepala kambing tu diletak dalam Kaabah. Sampailah zaman Sayyidina Rasulullah, kepala kambing tu masih ada dalam Kaabah. Cuma ketika perang sesama Islam, Bani Umayyah perang dengan Sayyidina Abdullah bin Zubair bin Awam, maka Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, setengah riwayat kata, api merebak dalam pertempuran civil war, perang sama sendiri, terbakar Kaabah. Ini pun satu pelajaran tuan-tuan. Tak habis-habis orang Melayu gaduh politik. Tak habis-habis gaduh politik. Kalau kita yakin Allah yang memerintah alam, taklah siapa nak memerintah negara, siapa nak memerintah dunia. Tetapi Allah yang sebenarnya pemerintah, takkan dia boleh menongak langit tuan-tuan. Paling banyak dia boleh tukar ambil cangkul, pusing-pusing bumi, boleh dia cangkul langit. Cuba dia cangkul Gunung Kinabalu, boleh? Nepal tu tuan-tuan, cangkul lah Everest High, boleh? Sedutlah air laut 7 laut, boleh? Berapa banyak Singapura dah sedut pasir Johor? Johor sama juga tuan-tuan. Tak ada hal. Berapa banyak pemimpin datang, pemimpin mati. Betul? Bumi yang kita pijak ada pernah runtuh? Dr. Fauzi ada pernah tak cukup makan?
dah hidup dalam berapa pemerintahan lah dok. Pemerintahan Putin, pemerintahan Biden, Donald Trump. Ada tak ada makan? Allah Haji Komar rehat pun boleh bertani. Tak ada tuan-tuan. Selagi nyawa masih ada, ya, dalam badan, apa yang Allah Ta'ala takdir itu pasti sampai. Batu berkatalah ulama, tak akan mati kecuali diperintah oleh Allah segala malaikat cari rezeki dia yang terakhir. Sebab tu kadang-kadang orang nak mati tuan-tuan dan minta mi rebus, itu rezeki dia. Minta lemang bukan mesti raya. Tuan-tuan, kadang-kadang dia minta buah kerondong tuan-tuan, takut mati tercekik, itu rezeki dia. Allah kata beri rezeki dia sebelum dia meninggal dunia, karena aku dah takdirkan pasti maka dengan sebab tu tuan-tuan, inilah korban sebenar. Korban sebenar, mengenal Allah sebenar, datang mengaji. Ilmu tauhid tak habis tuan-tuan, nak pimpin anak isteri. Senang ke pimpin anak isteri? Anak sekarang tak mau dengar cakap tuan-tuan. Tuan-tuan cakap lah, dia pegang handphone. Dia layan tuan-tuan ke dia tengok handphone? Kalau dia kata ya bah, ya bah, ya bah, ya bah, ya bah, ya mulut ya bah, tapi mata tengok handphone. Mana ketaatan? Kalau tuan-tuan panggil ya Muhammad, ya Mahmud, ya Hamid, dia datang depan, dia melutut, dia kata labbaik ya ayahanda, saya terima perintah ayahanda. Ayahanda nak suruh saya buat apa? Sebab tu disebut anak berbakti dengan kedua ibu bapa. Dia tunggu perintah mak bapa dia. Mak nak suruh saya buat apa hari raya ni? Nak suruh masak lemang, cari batang buluh, atau mak nak saya pergi kat belakang beli sana? Itu dia tunggu perintah. Bukan dia datang, mak dah siap lemang, mak dah siap ayam. Dia pergi, mak kambing ayam banyak, nak saya sembelih, nak saya cabut bulu. Ya, mak masalah, saya tak pandai masak. Maka anak disebut berbak. Apa makna bakti? Tanah orang Melayu, apa makna bakti? Orang bakti ni menunggu maka tuan-tuan selagi tak dapat anak yang kita panggil ya Muhammad, ya Abdullah, ya Abdul Rahman, tak kira lah nama-nama artis, ya Jamal Abdillah, tak apalah nama Siti Nur Haliza, kita suka hati bawa nama. Dia datang macam mana Fadli? Labbaik, sebab kalimah yang paling halus dalam bahasa Arab pada menerima seruan labbaik. Kalau tidak, saya mak, ya kawan-kawan, ya mak, saya nunggu perintah, mak nak suruh saya buat apa? Kalau di rumah tuan-tuan tak ada anak macam ni tuan-tuan, menangis hari ni. Menangis hari ni tuan-tuan. Masih sibuk nak terima daging kurban, senyum-senyum. Menangis tuan-tuan. Kerana kita tidak mengajar anak kita berbakti pada dua ibu bapa. Walayazubillah, Allah bar, Allah bar. Maka hei anak-anak muda, tanggungjawab kamu sekarang berbakti dengan mak bapak kamu. Maka bila mak bapak kamu panggil kamu ngadap, labbaik. Aku terima suruhanmu ya ayahanda, aku terima. Macam orang pergi haji. Apa makna labbaik Allahumma labbaik? Aku terima suruhanmu, aku terima suruhanmu. Itu makna dia. Maka tak salah kita pakai sama manusia. Kalau ayah kita panggil kita ya Ahmad, ya labbaik ya Abi, saya terima suruhanmu ya Abi. Sama. Apa perintah nak dibuat? Jadi kalau anak tuan-tuan panggil tidak mengajab antara dua kaki tuan-tuan, maka janganlah panggil diri kita seorang bapa. Bapa dalam bahasa Arab tuan murabbi. Murabbi. Rabbil filli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ya Allah, ampunkan dosa kedua bapaku. Ya, sebagaimana saya kecil, rabbayani. Dia mendidik, menjaga, memelihara saya. Itu makna rabbayani. Mak bapak berbakti perintah Allah pada anak. Maka anak dah membesar berbakti pada dua bapa. Rabbayani sagira pada ketika kami kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka dengan sebab tu tuan-tuan,
majlis yang boleh mengubah kita dengan izin Allah, mendatangkan kita keinsafan, lah majlis-majlis ulama-ulama, tok-tok guru yang membaca kitab-kitab tua, tuan-tuan, yang mengambil mereka sanad mereka itu daripada ulama-ulama sebelum mereka itu, yang menyambung dan menyambung, ujungnya pada para ashabi Rasulullah SAW, khulafaur rasyidin, sambung pada Jalal pada Rasulullah SAW, Jibril kepada Jalaluhu subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah didik Nabi Ibrahim dengan ilmu tauhid, pisaunya tidak boleh memutus, apinya tidak boleh membakar. Ini penting, tuan-tuan. Bawa anak-anak kita datang ke masjid suam, mengaji kitab semula. Kalau anak kita mati, anak kita tak kenal Allah, ini musibah besar, tuan-tuan. Apalagi dia tidak tahu kuasa apa Allah kuasa. Polis pun kuasa. Dia tidak tahu beza apa mana khadim, apa mana azali. Dia tak tahu beza apa khadim dengan azali. Dia tidak tahu apa mana wujud. Allah wujud, kita pun wujud. Kalau Pak Syekh tak wujud, Pak Syekh tak berkhutbah gini. Masjid ni wujud. Siapa kata masjid ni tak ada? Apa beza wujud Allah dengan wujud makhluk? Kalau dia tahu perbezaan, barulah disebut orang ahli tauhid, ahli haq. Hei bapa-bapa, bukan hanya anak-anak kita wajib tegur, wajib kita tegur diri kita sendiri. Adakah kita telah menunaikan kewajipan? Sebelum anak berbakti dengan kita, kita berbakti pada. Begitu sebelum agama berbakti pada kita. Bila kita mati, kita nak orang masjid tunaikan fardu kifayah, mengurus jenazah, semayang kapan? Kita lupa bahawa hari-hari kita tidak mau pernah pergi ke masjid, tidak mau bergaul dengan AJK imam, tidak mau mengambil tuan-tuan sama-sama berbakti pada masjid Korea. Bila kita mati, kita nak Korea kita berbakti pada kita. Walayazubillah. Ini ingatlah tuan-tuan, dah depan mata kita berlaku 300,000 orang Aceh mati, tak ada dibawa ke masjid, tidak dikapan, tidak semayang, diletak dalam kantung hitam, ditanam dengan jentolak, tuan-tuan. Satu dunia berjuta mati Covid, diletak dalam kain putih dan kotak, letak body bag, tak disemayang, tak dimandi, letak ditutup dengan jentolak. Mana Korea nak buat? Mana apa ini boleh berlaku pada kita, tuan-tuan? Ya, mati, tak ada Korea yang akan menyayangkan kita, mengkapan, tak ada. Allah Ta'ala takdir, kamu sia-siakan akan agamaku, aku sia-siakan kamu dengan balak-balak yang besar. Tengok dunia, Kanada terbakar, sekarang Pakistan dan Bangladesh, India banjir besar, China banjir besar. Tidak berhenti-berhenti, tuan-tuan, pagi petang siang malam lihat berita. Belum lagi perang dunia ketiga hampir-hampir nak berlaku. General seorang upahan, tentera upahan Putin nak mengambil alih negeri Rusia. Takut pemimpin barat, kerana yang nak ambil alih ini orang gila. Orang gila. Bayangkan pada tangannya ada 100,000 biji nuklear bom. Orang gila nak merintah Rusia. Bayangkan, tuan-tuan. Ya, belum selesai lagi perkara ni. Jadi hakikatnya, tuan-tuan, bila-bila masa perang dunia kedua boleh berlaku, tetapi kita masih tidak ada qaryah, tidak ada gagasan yang kita nak duduk. Alaikum bisunnati wa sunnati addu bin nawajis. Dahlah kamu duduk dalam jemaah yang mengikutku, Allah dan hadis, Quran dan Rasul, mengikut para sahabat ulama mujtahid, orang-orang soleh, ya, tuan-tuan, addu bin nawajis, gigitkan akan ajaran mereka itu dengan gigi taring kamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan sedikit peringatan, bukan hanya untuk kita korban dapat daging, ya, peringatan tentang tauhid, iaitu mengasakan Allah dengan sebenar-benar asa. Aku lu qauli hadza astaghfirullahalazim li wa daya al-mu'minu muzan fastaghfiru innahu huwar ghafurur rahim. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahumma shalli wa sallim وزد وادم وأنعم وتقبل وبارك بجلالك وكمالك على زين العبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم والإمام طيبة والحرم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وزده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ومحبة ورفعة وبرا رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم يا إياه بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى إن أكرمكم إن الله أتقاكم. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, tak apalah kita berbuat nak kerja-kerja nak sembelih lembu, kerana boleh disunahkan 4 hari. Tapi kalau Allah Ta'ala takdirkan lembu putus 1 ekor kambing, kita tak dapat bagi ini. Dapat tak dapat daging ialah takdir yang ada pada azali. Tapi dunia boleh ditangguh. Tak korban 4 hari. Kalau tak enggak besok lusa. Tapi kalau mati tuan-tuan tak ada tangguh. Tersilap pisau kita sembelih, tercocok urat jari kita putus darah tak berhenti, mati dah. Belum tentu daging yang kita sembelih kita dapat bawa balik. Tersilap kita sembelih bangun lembu tu, nanduk kita mati, tak dapat kita bawa daging balik. Kerana rezeki salah satu cabang daripada takdir. Hidup, mati, syurga, neraka, taat, kufur pun satu cabang daripada bukan Allah Ta'ala takdir kita dengan makan saja. Ditakdirkan kita dengan hidup, dengan mati. Takdir kita syurga, neraka. Ditakdirkan kita syurga pun tingkat yang mana kita duduk. Kalau wal-ayazubillah orang masuk neraka pun ditakdirkan neraka yang mana dia masuk. Orang munafik neraka paling rendah sekali. Orang seorang wali pun tuan-tuan bukan mesti semua tingkatan yang di atas. Ada 7 tingkatan, 8 tingkatan. Semua telah ditakdirkan oleh Allah. Maka jangan kita lupa, hidup kita tuan-tuan beredar di pola takdir Allah. Itu yang disebut Allah yang memerintah 7 petala langit dan 7 petala bumi. Supaya kita tidak lupa tuan-tuan, bahawa sentiasa kita berjalan di muka Allah. Allah merhati. Walaupun dia seorang diri, berbilion-bilion manusia daripada zaman Nabi Adam sampai hujung zaman, semua tidak lepas daripada penglihatan Allah Ta'ala, ilmu Allah Ta'ala. Maka dengan sebab itu berhati-hatilah tuan-tuan. Ya, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isha badan. I'mal lil akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Beramallah kamu untuk dunia seolah kamu hidup 1000 tahun, boleh tangguh. Tak tanam pagi ni benih mesangking, boleh tanam besok. Tapi kalau waktu pagi subuh tak boleh tangguh. Masuk zuhur tak boleh tangguh. Nuntut ilmu tak boleh tangguh tuan-tuan. Taat mak bapak tak boleh tangguh. Kalau kita tunggu kita tua dah, mak bapak dah mati dah. I'mal akhirat tidak boleh ditangguh. Ka'annaku tamutu gadan. Tamuta gadan, seperti kamu mati besok hari. Maka hendaklah kita ubah tuan-tuan, dengan berkah kita dapat hadir ya majlis korban, majlis semayang raya pada tahun ni. Satu lagi tahun tuan-tuan dapat semayang raya, tahun depan belum tentu lagi ya. Maka dengannya mencarilah kita pada tahun ni gagasan hidup. Apa gagasan? Mencari keinsafan, menyedari kesalahan, mencari jalan, banyakkan istighfar, tobat, menambahkan amalan zikir, nuntut ilmu, baca Quran, duduk dengan orang soleh, pergi majlis ulama, taat pada mak bapak, cari jalan macam mana kita boleh jadi sebahagian dari jalan fi sabilillah, menginfakkan harta kita, berdakwah pada jalan Allah, tapi ikut manhaj ulama, di belakang para ulama, bukan pandai-pandai kita sendiri. Kalau kita pandai-pandai sendiri, kita tidak ada gagasan ahli sunnah wal jamaah. Kita rasa kita benar, salah. Alaikum bil jamaah, man syazza syazza finnar. Taklah kamu dulu dalam gagasan ulama-ulama ahli sunnah,
maka barang siapa seorang-seorang dalam neraka. Mudah-mudahan khutbah yang dapat kita sampai memberi manfaat bagi diri saya, keluarga saya, ahli-ahli Al-Janami, ahli Yayasan Jami, ahli Madrasah Islam Al-Janami, dan sekalian-sekalian yang hadir daripada luar dan dalam, sama-sama untuk menunaikan yang ada di sini, dan juga ada yang berkorban juga. Maka tidak mengapalah kita bersabar sikit, dan pada hari ini kita kalau boleh nak selesai sebelum zuhur, walaupun sedikit, dapat lembu kambing tu, dapat daging tu, dapat kita masak makan tengah hari. Apa guna kita potong sampai pukul 2, 3, 4 kan? Daging kita dapat, kita simpan peti ais. Saya dah beri perintah kepada AJK, tuan-tuan, cukuplah 600 gram pun tak sampai sekali, hantar kepada nenek. Supaya nenek boleh masak tengah hari. Selalu nenek dah balik kampung, tuan-tuan, ya, simpan dalam peti ais, dalam plastik, keluar-keluar macam penumbuk Mama Ali dalam daging tu. Keras, tak boleh makan lah. Daging yang baru jadi daging buruk dengan sebab disimpan peti ais. Maka itu pun bukan sunnah, tuan-tuan. Ya, jadi mudah-mudahan sama-sama pelan-pelan insya-Allah. Lepas ni kita tak payah salam-salam lah, kerana hari fitrah ni tak ada salam-salam. Tak ada minta maaf, tuan-tuan. Lagu hari fitrah tak ada. Yang ada, tuan-tuan, hanya takbir ketika melihat. Jadi dalam 4 hari ni disunatkan kita lihat lembu, lihat kambing, lihat unta, bertakbir. Tapi jangan sembelih, tu orang punya. Lalu kat belakang, tu kambing saya, jangan sembelih, kau siap. Lihat je kambing, nampak mamu, Allahu Akbar, Allah. Disunat. Banyak orang tak tahu, tuan-tuan. Ada 4 hari ni, lihat je binatang yang boleh dibuat korban, sunat bertakbir. Hanya orang ingat takbir hanya lepas sembahyang 5 waktu. Ya, orang tak apa. Itu sunnah hanya, tuan-tuan, takbir tu. Ya, mudah-mudahan Allah maghfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril Islam wal muslimin, Allahumma ansuril Islam muslimin, Allahumma ansuril Islam muslimin. Allahumma khtim lana bi sa'adatid dunya wal akhirah wa la tahtim alaina bi syaqatil dunya wal akhirah. Allahumma ij'al jam'ana hadhihi jam'an marhuma wa tafarruqan ba'da tafarruqan ma'suna. Ibadallah, innallah Inna Allah ya'mur bil ihsan wa yatizul qawla wal fahsya wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fazkurullaha yazkurkum washkuru ni'ami yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beredar sikitlah di belakang sana. Ada jamuan sikit kita siapkan. Kalau tak dapat jamuan, tuan-tuan, ambil daging masak sendiri makanlah kat rumah. Sekian, insya-Allah kita jumpa lagi. Dan jangan lupa pada malam Jumaat, malam Sabtu, malam Rabu dan malam Senin di sini ada pengajian. Kalau tuan-tuan tak suka Pak Syih pun dengar ajalah. Mudah-mudahan tuan-tuan duduk dalam majlis tu salah satu rahmat Allah. Jangan hanya duduk kat rumah sepanjang tahun, tuan-tuan, satu ilmu tidak bertambah, rugi kita. Insya-Allah kita bantu. Kita dahulukan orang tua-tua, nenek-nenek, tak payah berebut-rebut, kanak-kanak ada di belakang dataran ni, yang lain boleh cari tempat lah, tuan-tuan, ya. InsyaAllah.